Kamu sekolah buka kan? Settle tak? Nak buka? Ha? Sekolah nak buka bila tu? Dengar-dengar sekolah nak buka? April. Bila? April. April tak lama lah. Bulan 4 kan? Sebulan lagi kan? Bulan. Bulan 4 lah. Kalau minggu depan sekolah rendah. Sekolah rendah dulu adik kamu dulu. Kita sebulan lagi lah baru nak buka. Jadi cikgu excited lah nak tengok kerja kamu. Kalau cikgu tengok kamu punya hantar dekat Google Form tu, makin lama makin tak ada orang yang hantar. Adalah 2-3 orang. Baik, cikgu nak tunjukkan dekat kamu, kamu punya tugasan minggu lepas, minggu yang sudah. Berapa orang je yang hantar. Okey. Kalau kita tengok dekat grup Telegram kamu tu. Kita tengok grup Telegram. Tak ada orang punya edit kat sini. Tapi cikgu tengok dekat Google Form ada yang hantar 3 orang je. Irfan, Hafiz dengan Arina. Yang lain tak ada. Cikgu rasa yang minggu lepas ada 22 orang yang datang kelas. Tapi yang buat kerja ni 3 orang je. Okey, tolong hantar. Link tu masih ada dekat grup Telegram. Masih terbuka. Bila-bila je boleh hantar ni. Tapi pastikan sebelum buka sekolah kamu dah selesai kamu punya tugasan. Lama sangat buka sekolah tu sebulan. Cikgu nak semua hantar. Jangan tunggu sampai nak buka sekolah. Nanti cikgu cek balik, kamu tak buat. Kalau kamu tangguh-tangguh banyak lupa. Tangguh-tangguh banyak lupa. Kalau hari ni buat hari ni. Kalau kerja hari ni buat hari ni, terus buat. Kalau ada waktu lapang lepas kelas hari ni kelas sampai pukul berapa? Ni kelas? Hari ni kelas habis pukul berapa? Ain Hayati ada, Ain Hayati. Ain ni nak panggil seorang-seorang ni. Tak menyahut pun. Aisyah ada ni ada. Ni tak ada depan cikgu lah ni. Ada cikgu. Okay. Aisyah hari ni kelas habis pukul berapa? Kelas hari ni habis pukul berapa Aisyah? Tak ingat? Aisyah? 9:30 cikgu. Berapa? 9:30. 11.30. Okey, jadi lepas 11.30 tu free kan? Belum dapat jadual baru. Jadi tolonglah siapkan kerja-kerja kamu ni. Kemudian dekat Google Classroom pun cikgu ada bagi kerja untuk hari ni. Kamu tengok dan Google Form ni. Yang ni yang kita akan masuk hari ni lah tajuk kita. Okay. Cikgu dah assign 27 orang ni. Ada lagi beberapa orang tak masuk lagi. Mana dia? Okey, hari ni kita masuk bab 3. Kalau kita tengok Google Form tu. Cikgu ada bagi video. Dan cikgu minta kamu selesaikan praktis topikal ni. Ni ada link dia. Okey, ada link dia, kamu boleh klik. Okey, link ni kamu boleh download dan kamu boleh print lah. Okey, download dan print. Berdasarkan video ni kamu jawab lah. Berdasarkan video yang ada kat sini kamu jawab. Boleh tengok dekat YouTube ni. Boleh tengok dekat YouTube.
Okay, loading sekejap. Internet slow. Jangan lupa subscribe juga. Like dan subscribe. Jangan lupa. Itu yang paling penting tu. Penat-penat cikgu buat video, kamu tak subscribe kan? Okay, boleh. Subscribe cikgu. Like, subscribe. Boleh. Okay, promote lah sikit. Okay, baik. Boleh go. Baik, ni kita tengok kamu punya yang 3 orang hantar tu, tahniah lah. Siapa? Irfan, Hafiz dan Arina. Yang lain tolong hantar juga. Tengok. Slow lah. Lain. Okey, bagus. Lepas cikgu tegur, dia punya kerja tu makin bertambah bagus lah. Ni siapa ni namanya? Siapa ni? Arina punya kerja. Ni kalau boleh tulis petunjuk kat sini. Yang lain semua okey dah ni. Betul tak dia punya ni? Jumlah murid lelaki 200. Ni 200 apa ni? 200 orang. Tambah sikit. Arina ada Arina? Arina ada? Ada cikgu. Tambah ni 200 apa ni? Unit dia apa? Orang lah kan? Baik Baik. Okey. Bagus. Tahniah sebab hantar. Yang ni siapa punya? Irfan. Irfan ada Irfan? Irfan. Oh, Irfan. Irfan tak masuk lagi ya? Okey, dekat sini dia ikut cara yang orang kata menjimatkan masa, bagus. Cumanya dia tak susun ikut sektor yang besar kepada kecil. Kalau susun lagi cantik lah. Okey, kemudian tajuk dia tak ada. Tajuk ni mana tajuk? Tajuk paling penting ni, satu markah tajuk. Okey, kemudian jumlah keseluruhan dia pun tak ada. Jadi kena tambah tu. Irfan ada Irfan? Irfan tak masuk je. Irfan tak masuk, mana Irfan ni? Okey, yang ni bagus. Setiap ada jadual dia. Cumanya kalau catapai ni, dia kena ada tajuk juga. Jadual dia asing. Tajuk dia, jadual dia asing. Catapai ni kena ada tajuk juga. Apa dia tajuk dia? Catapai apa? Kegemaran murid lelaki. Kegemaran sukan. Sukan kegemaran. Tulis. Sukan kegemaran murid lelaki. SMK apa? Tahun apa? Ni bagus, cuma tajuknya mana? Tajuk dia hilang. Sepatutnya ada tajuk kat sini. Siapa ni? Namanya? Siapa ni namanya? Okay. Tak keluar namanya. Rosniza apa Rosniza ya? Thank you, sir. Kamu Fadullah. Fadullah, tolong tambah tajuk ni. Kalau have. Boleh? Okay, boleh. Jangan lupa tajuk dan jumlah dia. Okey? Baik. Cikgu nak review yang tu je lah dulu. Sebab 3 orang tu je yang hantar. Kalau yang lain tak hantar tu, maksudnya macam mana cikgu nak review kan? Ni mana tajuk dia? Siapa ni? Rosniza. Fadullah pun. Fadullah ni tajuk tak ada Fadullah. Tajuknya apa? Jumlahnya apa? Tolong tambah tajuknya. Okay ke? Okey, Irfan. Mana Irfan? Tak ada. Irfan memang tak ada ya. Okey. Cuma 3 orang ni je yang hantar. Sama je. File dia. Okey, baik. Okey, selesai cikgu review kamu punya tugasan. Jadi yang lain pun boleh ambil ambil pengajaran lah. Ya, apa yang cikgu tegur tu tolong betulkan. Bagi yang belum hantar tu, betulkan betul-betul. Yang ni bagus, cumanya tak ada tajuk je. Buat macam ni tak apa.
Dan kamu sepatutnya nak lebih cantik, kamu susun lah elok-elok, susun yang tinggi yang ataupun yang besar. Kemudian kecil-kecil ikut arah jam. Ni tiba-tiba yang sini besar, tiba sini besar, yang ni kecil, yang ni kecil. Jadi kalau susun ikut dia punya saiz lagi cantik lah. Okey, tajuk jangan lupa dan jumlah keseluruhan. Faham Setakat ni boleh ikut? Faham. Okey, alhamdulillah. Boleh cikgu. Okay, lepas ni tolong hantar. Ada link tu dekat grup Telegram tu. Link dia masih berfungsi lagi. Okey. Baik, seterusnya kita masuklah tajuk baru. Okey, setakat ni baru berapa orang? Alhamdulillah meningkat dah 17 orang dah. Okey. Hari ni kita masuk bab 3, pengaruh kesekiaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Jadi apakah pengaruh fizikal? Fizikal ni apa? Fizikal ni macam yang semula jadilah. Contohnya bentuk muka bumi ni sama ada tanah tinggi atau tanah rendah, apa lagi saliran. Tu kita akan sentuhlah. Okey. Apa faktor-faktornya? Ada 4 faktor untuk muka bumi yang cikgu cakap tu. Sama ada dia tanah tinggi, tanah rendah, pamah, landai. Terus saliran baik ke saliran buruk. Saliran baik ni saliran yang mengalir lah airnya. Kalau saliran yang buruk ni dia tak mengalir. Macam air paya air masin, paya kan. Kalau yang saliran buruk ni airnya tak mengalir, jadi dia punya air kalau kamu lalu kawasan air tu memang berbau lah. Harum semerbak. Siapa pernah lalu boleh tahu Ya, tanih ni merujuk pada jenis tanih. Tanih apa kat situ? Jadi kalau tanih yang berbeza, tanaman atau tumbuhan juga berbeza dekat kawasan tu. Contohnya tanih laterit. Tanih laterit sesuai untuk sawit, getah. Itu untuk tanaman kat situ. Apa lagi? Alluvium. Alluvium untuk tanaman padi. Itu faktor tanih. Okey, dia ada jenis-jenis tanih. Kemudian iklim. Negara kita iklim apa? Negara kita iklim apa? Malaysia ni iklim apa? Siapa tahu? Ada yang tahu tak negara kita iklim apa? Cepat. Sebelum kita masuk ni. Ada tak ni? Tak respon, tak tahu ke? Aduh, terlupa ni. Iklim apa? Iklim. Iklim apa? Lembab tak? Apa? Kamu sementara kat rumah tu, walaupun tak tahu, kamu tak ada buku teks Kamu kan dah dapat buku teks? Ada cikgu. Ada kan? Buka lah sekali. Tak apa boleh Google iklim Malaysia, nampak ni. Khatulistiwa. Ya, bagus sebab kedudukan kita dekat garisan khatulistiwa. Okey. Boleh tengok ni peta Malaysia. Kamu ni sementara duduk dekat rumah ni, bolehlah Google nanti dah masuk asrama payah sikit. Nanti ialah kami pun tengah usaha nak sediakan bilik ICT kat asrama tu, nanti bolehlah kalau ada kerja ke apa kan. Malaysia. Boleh kita tengok dekat map ni. Malaysia. Kita boleh zoom out. Malaysia ni nampak? Okey, Malaysia ni dekat tengah-tengah ni. Sini garisan khatulistiwa. Okey. Okey. Okey, jadi dengan perbezaan iklim sama ada kalau iklim sejuk, jenis tumbuhan pun lain lah. Haiwan yang ada pun lain lah. Okey. Kalau iklim panas, haiwannya pun lain. So itulah orang cakap faktor-faktor yang menyebabkan
apa yang ada dekat iklim tersebut lah. Okey, contohnya kat sini bentuk muka bumi tanah tinggi ladak. Ada yang masuk lah. Ada yang masuk. Boleh masuk tak Google Meet? Dah masuk dah. Okey, baik. Okey, contohnya kita tengok tanah tinggi ladak. Ladak ni kat mana? Tanah rendah Manchuria. Tengok. Kalau tinggi nampak dilitupi ais. Kalau rendah, ni apa, ada rumput-rumput, padang rumput. Kalau dataran ni maksudnya tempat yang luas lah, terbentang. Dan contohnya di Pulau Jawa. Okey. Saliran merupakan sebuah kawasan air merujuk pada ciri-ciri pola saliran sungai dan cawangan. Saliran merupakan kuantiti air yang mengalir suatu kawasan. Contohnya dekat Belgium. Ni sungai apa dekat Belgium? Okey. Okay, Mississippi. Sungai Mississippi. Tengok. Kalau ada sungai, ada kemudahan apa? Pengangkutan air. Apakah kepentingan sungai dekat kawasan tersebut sebagai sumber air, sumber pengangkutan dan sebagainya. Jadi pentinglah saliran. Iklim merupakan keadaan cuaca yang merujuk kepada kombinasi beberapa elemen dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. So maksudnya iklim ni sesuatu, dia cuaca, cuaca kita, cuaca hujan, panas dan sebagainya. Tapi itu bukan iklim, itu cuaca. Iklim ni merujuk kepada cuaca dalam tempoh yang panjang. Jadi kalau Malaysia ni, iklim khatulistiwa ni panas dan lembap sepanjang tahun, betul? So kalau panas dan lembap sepanjang tahun, maksudnya dekat iklim khatulistiwa ni dia ada hujan, dia ada panas, dia ada musim hujan, musim panas. Salji ada tak salji kat khatulistiwa ni? Tak ada. Tak ada kan? Kamu nak salji tak dekat Malaysia? Tak nak. Tak nak. Kenapa tak nak? Sejuk? Tak suka sejuk? Tak aku. Tak juga. Okey, baik. Cikgu nak tunjukkan cikgu nak tunjukkan video tapi ada sekarang dekat Amerika Utara sana, dekat Texas, sekarang dilanda, orang kata dilanda musim sejuk yang melampau akibat daripada apa, siapa tahu? Siapa tahu? Sekarang ni Texas dilanda musim sejuk. Kenapa? Tengok kat Facebook. Cikgu minta kamu, cikgu nak share satu akaun ni, apa, kata baguslah. Dia share untuk dia share macam-macam berkaitan dengan geografi lah. Nampak ni Omen Necrophis. Cuba kamu like Omen Necrophis ni, kamu follow dia. Macam-macam info berkaitan dengan geografi. Ni Omen Necrophis. Ini aurora yang apa, disebabkan oleh ribut solar daripada matahari. Sekarang ni Texas dilanda musim sejuk sebab ada aktiviti ni lah, ribut solar dekat matahari tu. Dia ada sunspot, ada corona dekat situ, bukan corona COVID tapi dia ada kaitannya. Ribut solar yang ada dekat matahari tu dia lalu ke Malaysia menyebabkan perubahan iklim dekat ni corona ni. Corona ni maksudnya ada tempat ni ada sunspot, tempat yang ni lah, ada beberapa hari aktif kat iklim. Nanti kamu bacalah. Ni bagus ni. Ni. Sampaikan apa dekat bla-bla Amerika Utara tu. Sampaikan ada kucing atau haiwan rusa dan sebagainya sampai mati beku sebab akibat sejuk yang melampau. Itu iklim, perubahan iklim. Semuanya adalah disebabkan inilah ribut solar satu dan apa, kita punya pemanasan global.
Okey, ni kalau kamu tengok rujuk yang kawasan ungu ni sejuk lah. Tengok -17, -24, kamu bayangkan cuaca sejuk -30. Itulah yang telah sedang melanda sekarang ni. Nampak ni. Penurunan salji ni kat Palestin. Palestin pun dah turun salji dah. Dekat Hebron, Israel. Okey, yang ni. Inilah cikgu cakap corona tu. Dia ni matahari yang panas meluap. Tiba-tiba sini macam dia punya api dia tak aktif. Ni. Ini corona 27. Bukaan corona. Nampak? Menjana ribut geomagnetik. Pembentukan aurora. Nampak? Kamu boleh baca kat sini. Sangat-sangat menarik. Ada satu video tu sampai tengok ni kucing ke apa ni beku Ni beku ni. Kamu bayangkan dia beku, maksud dia matilah. Dia kejung macam tu nampak. Kau nak berak macam ni, kau berak kau keluar punya tu najis tu, tiba-tiba terus beku. Ini air dia kan. Tengok. Beku ni, bukan air mengalir. Ni kolam beku. Sampaikan haiwan pun boleh mati kesejukan. Kamu bayangkan. Itu disebabkan oleh itulah tadi corona tadi dengan pemanasan global kita. Menyebabkan perubahan iklim. Macam-macam dia share ni. Sangat-sangat kata best lah. Ada lagi. Boleh scroll lah. Tapi nak scroll lepas kelas cikgu lah. Okey? Okey, boleh ikut kelas? Boleh. Okay, try follow Oman Necrophis. Oman Necrophis ni. Follow dia. Sangat-sangat ni. Okey, itu satu. Nanti cikgu akan bagilah akaun yang lain yang cikgu rasakan sangat menarik. Okey, seterusnya. Iklim Khatulistiwa Sumatera. Kita ni lah iklim Khatulistiwa Malaysia, Indonesia, itu iklim Khatulistiwa. Sebab dia terletak di garisan Khatulistiwa lah. Okey, tanah yang merujuk kepada lapisan tanah subur yang paling atas di permukaan bumi. Berhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bukan organik. Contohnya tanah aridisol. Kena ingat nama pelik-pelik ni. Aridisol, rasanya aridisol yang dekat gurun-gurun panas lah kot. Tengok tanah dia yang berkar-kar tu kan. Tanah podzol. Apa dia pelik-pelik cikgu nama dia. Korang internet saya perlahan. Okey, tak apa Fadullah. Nanti boleh tengok balik Tengok balik rekod ni. Okey, faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semenjada hidupan liar. Ni cikgu dah singkat mengikut kategori Contohnya bentuk muka bumi, tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut, saliran baik, kawasan saliran buruk. Tanah ni ada banyak yang kamu kena ingat. Chernozem, permafrost, aridisol, latosol, pozol, terra rosa. Iklim. Iklim gurun panas, iklim tropika. Apa lagi? Iklim Siberia. Laurentia. Kamu kena ingat ni. Gurun panas ni, panas lah kan. Okey, monsun tropika. Macam kat kita lah. Siberia, Laurentia, mana satu yang sejuk? Mana satu? Macam mana keadaan iklim pun. Jadi kamu kena tahu satu-satu. Okey, kita bagi satu persatu. Faktor bentuk muka bumi. Okey, tanah pamah. Iaitu kawasan rata yang beralun dengan ketinggian kurang daripada 180 meter dari aras laut. Jadi tanah pamah ni kategorinya 180 ke bawah meter. 180 meter ke bawah dari aras laut. Kalau tanah tinggi bezanya lebih 180 meter dari aras laut. Pinggir laut, kawasan seperti pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan paya air masin. Pinggir laut ni tepi-tepi laut lah. Pinggir laut. Tahulah. Okey. Tanah pamah. Kawasan tanah pamah yang luas mempunyai banyak sumber makanan dan menjadi habitat semula jadi sebab pelbagai hidupan liar. Okey, tanah pamah ni biasa masuk dalam exam. Tanah pamah, tanah tinggi. Kalau faktor-faktor mesti kalau tanah pamah
yang luas dan beralun. Kamu kena ingat jawapan tu. Biasanya kalau jawapan kamu tulis tanah Pamah luas dan beralun, maksudnya banyak markah. Confirm ada markah dekat situ. Cuba ulang balik kelas. Tanah Pamah yang luas dan beralun. beralun. Ya, bagus. Kamu kena ingat tu. Kalau dia ada soalan tanah Pamah, tanah Pamah. Okay. Kita tengok habitat semula jadi ini merangkumi pelbagai kawasan hutan yang menjadi kawasan pembiakan dan sumber makan utama kepada hidupan liar. Contohnya hutan monsun tropika, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh. Tanah Pamah ni yang 180 meter ke bawah tu lah. Okey, tumbuhan semula jadi seperti pokok jati, cendana, dama, pikado, mahogani, teak dan sal. Pokok jati ni biasa kamu dengar kan, kayu jati. Sebenarnya Malaysia ada tapi tak banyak. Kita banyak import dari Indonesia. Indonesia banyak kayu pokok jati ni. Malaysia ada tapi sikit. Sebab Malaysia sikit, kita import lah dari negara luar tu, dari Indonesia. Okey, pokok jati ni. Kehidupan liar ada apa? Gajah, landak, badak sumbu, kera dan musang. Kita pun ada kan, sebab kita pun okey, baik. Kawasan tanah Pamah Malaysia dan Amazon di Brazil. Apakah persamaan dia? Dipengaruhi oleh iklim khatulistiwa, dilitupi hutan hujan tropika, tumbuhan mala hijau. Tumbuhan mala hijau ni apa? Hijau sepanjang tahun lah. Okey. Okey, apa lagi? Ciri-ciri dia. Perbezaan dia kalau di Amazon, tengok tumbuhan dia berbeza kan. Tengok ada kalau Amazon, Wiba, Lapuna, Brazilian, Mahogany dan Ficus. Kalau di Malaysia, ada meranti, jelutung, cengal, merbau dan seraya. Ni antara kata kayu-kayu kita lah. Tumbuhan dekat hutan kita ada meranti yang famous lah. Tengok mana dia mention kayu jati, tak ada. Kayu jati biasanya kita import dari Indonesia. Jelutung, cengal, merbau dan seraya. Tengok hidupan liar. Kalau dekat Amazon ada piranha. Yang famous tu kan, yang makan orang. Sebenarnya piranha tak makan orang pun. Tu semua orang kata saja je nak takut-takutkan orang. Okey, kemudian kita ada puma. Puma yang pakaian jenama puma tu sebenarnya dari situlah namanya, ataupun harimau bintang. Kalau harimau bintang tu yang warna hitam tu kan. Cikgu salah tu. Yang warna hitam tu. Warna hitam tu puma lah. Kan puma kan? Kumbang kan? Harimau kumbang. Sorry. Sebaik ada yang menekuk. Okey, puma tu yang warna hitam lah. Kalau harimau bintang tu yang bintik-bintik tu. Okey. Ada jaguar, anak konda yang besar-besar tu. Tapi tak ada besar macam filem tu. Kau kena tipu je sebenarnya. Tapi besar lah. Dia makan orang. Okey. Makan orang tu betul. Tapi yang besar gila tu tak tahulah. Wallahualam. Dan ikan piranha. Okey. Seterusnya kalau kat Malaysia macam biasa ada gajah. Kalau tak pernah nampak tak tahulah Roma. Gajah mesti ada. Gajah, harimau, badak sumbu, monyet dan rusa. Tapi macam gajah dan harimau ni, badak sumbu ni haiwan yang hampir pupus. Dan badak sumbu rasanya dah badak sumbu Sumatera apa. Badak sumbu Sumatera dia dah pupus dah. Dia ada badak sumbu tapi dia baka lain. Kalau gajah dengan harimau ni memang hampir pupus. Kalau harimau ni ialah orang nak ambil dia punya kulit, dia punya apa. Gajah ni orang nak ambil dia punya gading kan. Kalau jual dekat black market tu memang banyak duit lah boleh dapat. Tapi janganlah kita sebabkan duit kita lupa daratan. Nanti kalau semua ni pupus, nanti anak-anak kamu nak tengok apa? Takut-takut yang kat depan cikgu ni pun tak pernah lagi nampak harimau dengan gajah depan mata. Kamu pernah nampak harimau depan mata tak? Kelas? Tak. Tak pernah. Tengok. Ini tak pernah ni. Tengok nanti anak-anak cucu kamu sama ada haiwan tu dah pupus atau belum. Okey? Jadi kita kena jagalah habitat dia orang. Okey, baik.
Contoh kawasan tanah pahang utama, kita ada dataran Siberia Barat, dataran Manchuria, ini utama dunia. Lembangan Ganges, lembangan Kongo, lembangan Murray. Kalau tanah pamah ni adalah dia punya ni, tengok. Kawasan tanah rendah ni sangat luas, ada saliran. Okay, tanah tinggi. Tanah tinggi yang kamu tahu dekat Malaysia ni apa? Selalu kamu suka bercuti tu, apa? Kamu suka cuti kat mana? Ha? Kat mana? Kat mana kelas? Cameron. Kamera high. Cameron Highland, Bukit Fraser. Tu jenis pelancongan tanah tinggi lah yang ada kat Malaysia ni kan. Tahu lah tanah tinggi tu yang macam mana. Okey, kawasan yang bertinggian lebih 180 meter dari aras laut. Jadi kategori tanah tinggi ni 180 meter ke atas. Kalau 180 meter ke bawah tu tanah pamah. Dia terdiri daripada pokok-pokok batut, rendah dan renik. Makin tinggi dia punya altitude, makin batut dan rendah punya pokok jenis tumbuhan dia. Okay. Kalau kamu pergi Cameron, kamu boleh naik Mossy Forest. Kamu tengok dekat situ, Mossy Forest ni ada banyak lumut kat atas tu, ada batu-batu. Kalau pernah pergilah. Lagi tinggi, lagi naik. Kalau kamu pergi Gunung Kinabalu, contohnya kamu dah atas tu mana ada pokok, semua batu-batu je. Kalau ada pun lumut-lumut macam tu. Okay. Jenis tumbuh-tumbuhan berbeza mengikut ketinggian. Ni yang cikgu cakap. Contoh haiwan liar seperti tupai, serigala, lama dan kambing gurun. Kambing gurun ni jenis yang orang kata dia yang boleh naik kot kawasan cerun yang sangat-sangat cerun 90 darjah pun dia boleh naik. Itu kelebihan dia. Dia berangkumi banjaran gunung yang tinggi. Itu banjaran apa? Banjaran Titi Wangsa, banjaran Crocker. Tanah tinggi. Ni lah banjaran Crocker, banjaran Himalaya. Banjaran Crocker ni dekat Borneo lah. Borneo ni dekat Sabah Sarawak. Tu Borneo. Okey. Dekat Sabah. Tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti apa ni? Tengok. Kamu boleh baca lah, nak sebut pun payah ni, terbelit lidah. Rhododendron buxifolium. Boleh sebut lah. Dan lumut yang cikgu cakap tu. Lumut kamu tahu kan lumut. Ulam pear, paku pakis, periuk kera, orkid dan halia liar. Nak cari halia liar atas gunung lah, ke bukit. Okay. Hidupan liar, tupai tanah gunung Borneo, summit rat, whitehead trogon, beruang matahari, beruang madu, katak pokok Kinabalu, leopard cat binturong. Kalau Himalaya tu yang dekat belah-belah Nepal apa semua tu. Okey. Tumbuh-tumbuhan menjadi barberi, lumut. Dia ada tumbuhan yang sama sebab dia kawasan tanah tinggi. Cuma hidupan liar dia lain lah. Eurasian brown bear, Asiatic brown bear, Himalaya serow, snow leopard, rhesus monkey, Eurasian fisher yak, apa dia lah. Okay. Ni boleh tengok video lah. Okay. Jenis haiwan yang menakjubkan di Himalaya. Ikan kucing mati dengan kucing. Tapi keluarga kucing lah. Tapi namanya kalau kat Malaysia ni tak tahu dia panggil apa. Kamu memang tak nampak kat Malaysia ni. Ni kat Himalaya. Ada selingan video. Ni kambing gurun. Dia boleh panjat ni 90 darjah. Bayangkan. Nampak?
Ini namanya beruang. Dia kalau yang dekat dada dia ada macam kuning-kuning tu namanya beruang matahari lah. Ni ada tak? Okey, banyak lagi slide sebenarnya. Cikgu mungkin berhenti setakat si. Okey, tak apa, cikgu teruskan je lah. Kita berhenti, kalau habis waktu kita berhentilah. Okey. Contoh hidupan dia di tanah tinggi, snow leopard, tupai tanah gunung Borneo, beruang matahari. Macam kamu tengok tadi lah. Eurasian brown bear. Yak. Ni lah yak, bukan yak ye tu. Okey. Bukan nak, ni yak Ulu dia panjang-panjang ni. Binturong. First time nampak binturong Rhesus monkey. Ni ada macam-macam jenis monyet. Ni monyet dia. Whitehead trogon tu burung punya. Okay. Contoh tumbuhan-tumbuhan semulajadi tanah tinggi, kita ada lumut. Yang tak pernah nampak lumut tu lah lumut. Ni orchid, cedar, jeruk kera, kulampai, juniper. Tengok renek-renek je. Barberry, birch. Okay. Pinggir laut. Antara kawasan pinggir laut iaitu pulau, pantai pasir, pantai berlumpur, pantai air masin. Jadi pada tumbuhan semulajadi yang tiupan angin, yang tahan tiupan angin dan air laut. Jadi tumbuhan apa yang tahan tiupan angin dan air laut ni? Antaranya pokok bakau lah. Dia penampan ombak semula jadi. Okay. Negara dekat Malaysia contohnya lokasi hutan pantai ada Pulau Rumbia, Tioman, Redang, Redang, Thailand, Koh Samui, Pipi, Pae, Indonesia, Pulau Raja Ampat, Pulau Bangka, Pantai Barat. Australia, Pantai Whitehaven, Teluk Wineglass. Ini contoh 6 pantai lah. Okey, ini contoh tumbuhan semulajadi yang ada kat kawasan pantai. Semak samun pun ada Semak samun ada, bintangu laut, tu rupa dia. Cemerlang laut, mengkuang laut. Dia yang tak pernah nampak kamu ni. Ni pokok bakau. Pokok bakau ni paling penting ni. Kalau tak ada pokok bakau ni, kamu punya pantai terhakis. Okey. Pokok kelapa. Kelapa banyak dekat kawasan pinggir pantai. Pokok tapak kuda. Kalau dekat pernah pergi tak pantai Teluk Batik tu. Kalau pergi jalan-jalan dekat Teluk Batik tu, dekat kawasan yang belah-belah sana tu. Tak ingat lah belah-belah kanan lah kalau dari ni. Dia nampak lah banyak pokok tapak kuda. Okey, contoh hidupan liar. Kita ada ular, siput. Siput babi lah Kat sini dia tulis siput je. Kalau yang tak tahulah. Ketam. Tapi kenapa dia tulis siput babi tu? Okay, anjing laut. Anjing laut. Apa ni? Umang-umang. Yang ada dekat cengkerang tu. Okay, ada faktor saliran. Okay. Saliran baik dan saliran buruk. Saliran baik tu kawasan yang airnya tak bertakung atau airnya sentiasa mengalir. Okay. Saliran buruk. Kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Macam paya-paya yang bertakung air tu saliran buruk lah. Okey, kawasan muka bumi yang beralun, cerun bukit dan tanah pamah. Persaliran baik Dia beralun, cerun bukit dan tanah pamah. So, okey, subur yang diliputi ada banyak tumbuhan semulajadi seperti yang terdapat di kawasan hutan hujan tropika, hutan monsun tropika, hutan konifer, hutan Mediterranean. Ni yang subur dan ditutupi banyak tumbuh-tumbuhan semulajadi. Okey, contoh hidupan liar kita ada rusa, badak sumbu, kijang, batu kijang, harimau. Ni siapa yang tak pernah tengok harimau, inilah harimau, harimau Malaya. Mus tu yang ada tanduk tu banyak-banyak tu. Gajah tak pernah tengok, tak tahulah. Okey. Kawasan saliran buruk, kawasan tanah rendah, sentiasa bertakung air. Tumbuhan semulajadinya apa? Pokok bakau, pokok nipah.
Mengkuang. Ni yang orang kata boleh buat atap mengkuang ni. Biawak. Itu Aspuri ada biawak mati. Busuknya, ya Allah, nak kena kampus. Macam mana? Buaya ni. Ada buaya tak kat kelas kita ni? Lakos. Memerang. Burung shibir. Ular. Biasalah. Kawasan saliran buruk. Dalam negara kita, Tanah Tawar, kita macam contohnya Tasik Bera, Tarajang, Mangudam, Air Masin, kita ada Teluk Lahad Datu kat Sabah, Teluk Merudu, Sabah juga. Kuala Gula dekat Perak sini. Kuala Gula kat Perak je ke? Kuala Gula. Tak pernah dengar je. Maksudnya lah. Ini contohnya lah, contoh tempat. Kalau dia minta contoh. Ingatlah tanah. Lapisan paling atas terhasil pada organik dan bukan organik. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh nutrien dan bentuk humus, garam galian, hasil perebutan bahan organik dan bukan organik. Cuma tanah mempengaruhi ciri-ciri tumbuh menjadi yang hidup di sebuah kawasan. Okey. Ni dia punya, ni peta apa nama? Peta ni. Okey. Tanah Cenozem. Padang rumput hawa sederhana. Tanah permafos, hutan tundra, tanah aridisol, gurun panas, tanah latosol. Dia dekat hutan hujan tropika, hutan hujan monsun tropika, tanah pozol, hutan konifer, tanah terra rosa, hutan Mediterranean. Macam nama lagu, Terra Rosa. Ingat yang tu. Tanah Cenozem ni apa? Tanah hitam lah dekat kawasan rumput beriklim step. Tanah membeku pada musim sejuk sesuai untuk pertumbuhan rumput dan bunga atau tumbuhan renek. Tumbuh menjadi seperti blue grass, blue stem grass, buffalo grass, switch grass, feather grass, French sagebrush. Hidupan liar dia apa dia? Coyote ataupun musang ni, coyote. Bobcat. Ni macam kucing tapi besar sikit daripada kucing. Badger. Saiga antelope. Tanah permafos dekat kawasan tundra, tanah yang beku, puncanya daripada suhu yang melampau, kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun. Okay, tumbuhan menjadi seperti lichen, lumut, kulampe, willow, birch, hat. Hidupan liar, beruang kutub. Beruang kutub putih beza dengan beruang matahari dia warna hitam. Karibu, musang Arktik. Kalau yang duduk yang tempat sejuk ni biasanya warnanya warna putih kalau perasan. Anak Arktik. Adalah fungsi warna tu sebenarnya. Lemming. Aridisol, tanah kering kawasan tandus, gurun panas. Haiwan liar kurang aktif. Apa dah ni? Okay, ada 6 minit lagi. Okay, apa kita teruskan. Tumbuhan semua jadi kawasan kaktus. Ni tanah aridisol ni maksudnya dekat kawasan gurun-gurun panas lah. Apa yang ada dekat gurun panas, kamu boleh bayangkan pokok kaktus, pokok yang daunnya tak banyak, daunnya tajam-tajam, pokok akasia, pokok kurma. Yang dia tanah aridisol. Bulan 4 ni puasa. Ada unta, rusa gazelle, oryx. Ini haiwan-haiwan yang dekat gurun panas lah. Musang fennec, tikus jerboa. Tanah latosol. Latosol ni liat dan lembap, warna merah dan kuning. Kawasan hutan hujan tropika, hutan monsun tropika. Tumbuhan menjadinya pokok jati. Pokok jati kalau tak pernah tahu, ni cendana, mahogany,
Jelutung. Kalau kat Shah Alam nama jelutung rupanya dari pokok rupanya. Depan dia gajah. Harimau. Beruang. Ni tanah latasal ni dekat ni lah, dekat dengan kita. Hutan hujan tropika, monsun tropika. Kancil. Capelai. Tanah pozol, hutan konifer. Nipis, berasid, beku. Akarnya yang pendek. Hutan konifer ni tempat yang sejuk lah. Pine, cedar, birch, fir, spruce. Tengok jenisnya renik. Yang depan dia ni moose, elk, lynx. Macam kucing. Tengok dia punya apa? Telinga dia tajam. Brown bear, harimau Siberia. Dia keluarga kucing keluarga harimau. Tapi yang ada warna putih tu apa? Harimau Tasmania ke apa? Dia punya nama. Tapi dia punya rupa dengan harimau Malaya dia lain Macam harimau dia orang ni macam tak tahu nak kata, dia punya muka tu macam ganas sikit lah. Harimau kita macam handsome sikit, macam kurus-kurus, macam okey lah, cantik lah. Macam dia orang punya harimau ni macam orang boleh beza lah. Harimau Malaya dengan harimau Siberia ni. Okay. Tanah Terra Rosa, hutan Mediterranean, campuran tanah liat dan pasir, merah atau coklat kemerahan, menggalakkan tumbuhan hutan bangkut dan juga hutan pokok. Tirus, kawasan tanah tinggi, tumbuhan, rosemary. Ini biasa kalau kita masakan Itali ke apa, kita pakai rosemary ni. Lavender, ini dekat Cameron Highland pun ada ladang lavender. Laurel, pine, di depan dia serigala, rusa, tandak, elang, iklim. Okey. Okey. Kita ada iklim gurun panas, iklim Siberia, monsun tropika dan iklim Laurentia. Okey, cikgu rasa setakat ini kita kelas hari ini. Nanti kita sambung Sekarang ni dekat mana? Okey, sekarang ni dekat iklim 32, ada lagi berapa? Sikit lagi sebenarnya nak tamat, tapi kita sambunglah minggu depan Okey, kita sambung minggu depan. Kita berhenti setakat ni. Jadi jangan lupa buat tugasan untuk hari ini. Tugasan hari ini kamu jangan lupa buat. Ada dekat kamu punya Google Classroom. Mudah je tugasannya. Cuma kamu kena tengok video. Kamu kena tengok video yang cikgu sediakan ni. Dan kamu jawab dekat sini. Kamu print dululah yang ni. Yang ni kamu print dulu. PDF ni kamu print dulu. Kemudian kamu tulis. Okey, ni tempat kosong kan. Ni kamu print dulu. Kemudian kamu ambil ni video ni, kamu klik, kamu tengok dekat YouTube. Jangan lupa like dengan subscribe cikgu. Itu yang penting Okey. Dalam video ni ada dia punya jawapan. Kamu tengok ulang-ulang pun tak apa. Kamu nak berhenti sekejap, kamu nak tulis pun tak apa. Yang penting kamu buat kerja. Jadi hantar sebelum pukul 12 malam ni lah. Okey, itu sebagai nota. Simpan dalam kamu punya file geografi. Ada kan? Kelas kamu dah siap kan file geografi? Kamu dah sediakan kan? Dah. Dah kan? Okey, baik. So, untuk kehadiran hari ini, cikgu ambil berdasarkan apa yang ada dekat sini lah Contohnya, kamu kelas pukul apa lepas ni? 10.
10. Okey, cikgu ambil masa sekejap ambil kehadiran Okey, Abdul Arif ada? Ada. Okey, Ain Hayati. Ain Ada. Hayati. Ainul Mardiha. Ada. Aisyah Dania. Ada. Okey, Ailia Humaira. Ada. Fadullah. Fadullah tadi line slow kan. Okey, Muhammad Yunus. Ada. Ami Haris. Haris tak ada. Adam Aiman. Ada. Adam Aiman ada. Adam Hakimi. Ada. Alright. Afif Bahaiki. Afif Bahaiki ni 2 kali dia tak datang. Okay, Alif Haikal. Ahmad Ashraf. Ahmad Ashraf pun 2 kali lah masuk hari ni tak datang. Aziz Safwan. Tak ada. Irfan tak ada ini. Muhammad Muaz Hakimi. Ada. Okey. Nur Firdaus. Tak ada. Nik Jara. Ada. Ya. Muhammad Syamil. Tak ada. Okey, Syakila. Ain Syakila. Tak ada. Aisyah binti Hasnan. Tak ada. Alia Sofia. Ada. Okey, Alia Sofia ada. Arina Darwisha. Ada cikgu. Okey, Damia Zahra. Ada. Insyirah. Tak ada. Nabiha Mumtazah. Tak ada. Najla binti Faizan. Tak ada. Fatihah. Fatihah. Ada cikgu. Okey. Nurul Hana. Ada cikgu. Putri Aina Nadira. Ada cikgu. Sufi Nur Alia. Ada. Ada nama cikgu tak sebut tak? Firdaus mana ni? Firdaus. Muhammad Nur Firdaus. Saya Firdaus. Cikgu saya ada. Kenapa tak cakap? Muhammad Nur Firdaus. Kenapa Firdaus tak cakap ya? Tolonglah cakap Mic tak boleh buka. Okey, baik. Tak apalah. Okey, kamu dah check maksudnya cikgu maklum. Okeylah, baguslah. Okey, terima kasih kelas. Itu saja kelas untuk hari ini. Kita sudahi dengan tasbih kepada surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu saja untuk hari ini. Sila buat latihan kamu hantar sebelum ke 12. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.